Hai guys, selamat kembali ke Kupi Go. Anda bersama saya Ekram. Apa yang akan saya sampaikan ni bukannya fakta, tetapi ini adalah kepercayaan masyarakat kita ataupun segelintir orang tentang di mana terdapatnya pintu ke alam bunian. Pintu bunian ni sebuah pintu yang membezakan antara alam nyata, alam kita dan juga alam bunian. Dan ada yang percaya kalau mereka termasuk ke dalam pintu ni, mereka akan tersesat di alam bunian. Pastikan anda jalankan penyelidikan anda sendiri, tanya orang-orang tua anda tentang kesahihan kepercayaan yang akan saya sampaikan ini. Daripada kawasan pintu yang kononnya terletak di batu besar di atas tempat yang berbukit sehinggalah kawasan hutan yang penuh dengan pokok-pokok besar. Hari ini kita akan membincangkan 5 pintu bunian mengikut kepercayaan masyarakat kita. 5. Gua. Kediaman atau perkampungan orang bunian ni sudah semestinya bukan di kawasan yang terbuka. Ia akan berada di tempat yang terpencil dan tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Contohnya, di dalam kawasan gua. Dan pintu masuk ke perkampungan bunian itu pula terletak di mulut gua itu sendiri. Banyak kisah-kisah pengalaman yang dikongsikan melibatkan gua sebagai kawasan bunian. Contohnya, diceritakan oleh seorang pemuda dikenali sebagai Azarul Mukhris yang hilang di Bukit Broga dipercayai disembunyikan oleh orang bunian. Menurut kisah Azarul, dia dibawa masuk ke dalam sebuah gua di mana pintu gua itu adalah portal untuk masuk ke dalam perkampungan orang bunian. Ketika berada di sana, rata-rata mereka berpakaian serba putih. Dia dibawa ke salah sebuah rumah dan dijaga dengan baik oleh bunian yang tinggal di sana. Malah, dia diajak berkahwin oleh salah seorang putri bunian yang menjaganya. Tetapi Azarul menolak tawaran tersebut. Selepas 7 hari berada di sana, dia kemudian dilepaskan. Menurut Azarul, kalau dia tidak pulang secepat yang mungkin, dia akan dipaksa untuk tinggal di sana selama-lamanya. Itu bukanlah satu-satunya gua yang dilibatkan dengan kehadiran orang bunian. Semasa misi mencari seorang pemuda yang hilang pada tahun 2018 dahulu dikenali sebagai Muhammad Ashraf ataupun Acap, misi mencari tiba di Gua Tempurung. Salah seorang daripada pasukan mencari dikenali sebagai Rosli Hamid menceritakan pengalaman mereka disambut dengan haruman yang kononnya haruman dari bangsa bunian, di mana mengikut kisah penduduk tempatan, gua tersebut memang sinonim dengan kehadiran makhluk-makhluk bunian. Kalau di Indonesia pula, gua yang dipercayai terdapat pintu masuk ke perkampungan bunian ialah di Gua Kemang. Jadi berhati-hatilah kalau anda masuk ke dalam gua, sebab kalau tersilap langkah masuk ke pintu bunian, anda berkemungkinan akan tersesat di alam mereka. 4. Pokok bulu. Seterusnya, yang memang biasa kita dengar adalah laluan dari pokok-pokok bulu. Menurut cerita orang tua-tua, untuk mengenal pasti laluan sebenar ke dunia orang bunian ini adalah dengan mengenal pasti jenis dan bentuk bulu. Kalau dari jenis bulu, kebiasaannya adalah bulu-bulu berwarna kekuningan. Dan dari segi bentuknya pula, bulu-bulu ini melengkuk dan membentuk seperti laluan terowong. Ada yang percaya bulu-bulu ini melengkuk disebabkan orang-orang bunian suka bergayut dan duduk di sana. Pernah ada satu pasukan paranormal yang dikenali sebagai pengembara alam gaib, di mana ketika mereka sedang melakukan aktiviti paranormal di kawasan taman berdekatan dengan sebuah sekolah di Seksyen 24. Mereka mengambil beberapa keping gambar pokok bulu. Ia meluntur seakan membentuk satu pintu gerbang. Menurut cerita orang tua-tua lagi, kalau waktu masuk ke dalam hutan dan ternampak jenis bulu seperti ini dan kawasan berdekatan dan kawasan bulu ini kelihatan bersih, adalah lebih baik menjauhi kawasan bulu tersebut. Sebab ada kemungkinan anda boleh tersesat masuk ke dunia alam bunian. 3. Pokok besar. Kalau kita masuk ke hutan tebal dan tiba-tiba terlihat ada sebuah pokok besar yang di sekeliling kawasannya bersih seperti lapang dan terjaga, ada yang percaya kemungkinan pokok itu adalah pintu ke dunia orang bunian. Sebab menurut cerita-cerita legenda, orang-orang bunian biasanya berkampung di kawasan hutan tebal supaya jauh dari gangguan manusia untuk membolehkan mereka bercocok tanam, memburu dan menternak. Ada kisah dari orang-orang tua, kononnya ketika mereka memburu di hutan tebal, tiba-tiba ternampak satu kawasan yang penuh dengan ayam-ayam hutan. Kononnya, ayam-ayam ini berkemungkinan adalah
hasil ternakan orang Bunian. Kalau ada yang mengambil ayam-ayam tersebut, berkemungkinan orang-orang Bunian ini akan meminta ganti rugi sebab tempat mereka telah diceroboh. Pada tahun 1999, ada berlaku di mana seorang lelaki terperangkap di dunia orang Bunian yang kemudian dilepaskan semula. Menurut kisah penduduk tempatan, kononnya semasa lelaki ini hilang, dia masuk ke dalam hutan untuk mencari petai. Dia mencantas dahan-dahan pokok, tapi tanpa dia sedari, dia tercantas dahan yang tergantung bayi orang Bunian. Hanya disebabkan ini, lelaki itu diculik masuk ke dunia orang Bunian. Tetapi sebaliknya, dia dijaga dengan baik di sana sehinggalah saat dia dilepaskan kembali. Itulah kisah pintu portal di sekitar pokok besar. 2. Sungai. Tempat yang seterusnya adalah kawasan sungai. Kenapa sungai? Macam juga manusia, untuk orang-orang Bunian, sungai menjadi kawasan yang sesuai untuk mereka memburu dan menangkap ikan. Di sini juga mereka boleh mendapatkan sumber air yang bersih. Menurut cerita yang dikongsikan oleh seorang remaja yang bernama Wan, dikongsikan di internet, ketika dia dan pakciknya sedang menjala di sebuah sungai, tiba-tiba datang seorang wanita yang sangat cantik. Diekori anjingnya. Wanita tersebut melintas di depan mereka sambil tersenyum. Wanita itu berjalan mengikut jalan kecil berhampiran sungai dan terus hilang. Wan dan pakciknya terfikir mungkin tempat wanita ni pergi ada lubuk yang lain. Tanpa berfikir panjang, mereka terus mengikut laluan yang sama dengan wanita tadi. Tapi menurutnya lagi, di akhir laluan, mereka perasan ada sesuatu yang berbeza. Mereka sedar yang mereka telah termasuk ke dunia orang Bunian. Maka berkumat kamitlah mulut mereka membaca surah-surah. Mujurlah, mereka akhirnya terkeluar juga dari sana. Dan tanpa diorang sedari, waktu pun sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Betullah kata orang, bila kita termasuk di dunia Bunian, masa berlalu juga sangat berlainan. Ada lagi satu kejadian berlaku sekitar tahun 2015, di mana seorang lelaki yang bernama Syafiq Sangkai bersama 3 orang lagi temannya berkunjung ke satu kawasan sungai yang berdekatan dengan air terjun. Di sana, Syafiq mengambil selfie berlatar belakangkan sungai. Tanpa dia sedari, di gambar tu ada kelibat-kelibat putih yang berdiri di pinggir sungai. Ada yang membuat spekulasi itu adalah kelibat orang Bunian yang sedang mengambil air wudhu. Kisah Bunian di sekitar sungai ini bukanlah sesuatu yang ganjil lagi. Contohnya di sekitar Tasik Bunyut di Kota Marudu, ataupun perkampungan Istana Bunian di Tasik Cermin. Semua ini mencadangkan yang kawasan-kawasan Tasik tersebut wujud perkampungan Bunian. Pendek cerita, sungai itu sendiri satu tempat yang sinonim dengan penempatan Bunian. Jadi tidak mustahil kalau wujud pintu portal di sekitar Tasik untuk masuk ke alam Bunian. 1. Batu Besar. Kalau di Malaysia, selain dari kawasan sungai, kawasan berbukit pun sering dikaitkan dengan kewujudan pintu-pintu ke dunia Bunian. Contohnya dipercayai di beberapa kawasan berbukit dan bergunung di negara kita. Di kawasan-kawasan ini, kesemuanya akan ada kawasan terpencil dengan batu-batu yang besar, lebih besar dari batu-batu yang lain. Kalau sekali tengok, memang nampak pelik dan lebih menyerlah dari batu-batu di sekeliling. Kononnya, ada yang percaya di sekitar batu ini, dengan mengikut langkah-langkah tertentu, seseorang tu boleh masuk ke dunia Bunian. Ada juga petua, kononnya kalau mencari tempat rehat di kawasan berbukit, elakkan dari berehat di batu-batu yang besar. Sebab ada yang percaya kalau seseorang itu tidak bernasib baik, ketika terbangun mereka akan termasuk ke dalam alam Bunian dan hilang dari alam nyata. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah video untuk hari ini. Macam yang saya cakap tadi, ini bukanlah fakta, ini hanyalah kepercayaan. Pastikan anda jalankan penyelidikan anda sendiri dan cuba tanya orang-orang tua anda yang lebih fasih tentang perkara ini. Kalau anda rasa video ini menarik dan bermanfaat, pastikan anda like dan share. Kalau anda ada topik lain lagi yang anda ingin saya rungkaikan, tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Apapun, saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kubi-Kubi Go, menarik setiap hari.